Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah. Kita puji Dia dan kita minta tolong dengannya. Wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Kita mohon petunjuk hidayahnya dan kita memohon keampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita minta berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada segala keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa-siapa yang disesatkan, siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, sudah pasti tak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, semoga mereka boleh memahami akan segala kata-kata dan ucapanku. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ni, dan kita makin hampir, makin rapat dengan ketibaan Ramadan. Diharapkan kita semua telah pun siap sedia untuk nak menyambut kehadiran dia, kehadiran Ramadan. Kemungkinan Ramadan kali ini kali terakhir kita dapat sambut dan kita dapat bersama, sebab kita tak pasti lagi tahun-tahun yang akan datang ni sama ada Ramadan tu tentu mari. Takut kita sudah tidak ada lagi di alam ini. Jadi jadikanlah Ramadan tahun ni Ramadan yang terbaik, Ramadan yang penuh dengan ibadatnya, penuh dengan dengan kebajikan yang kita boleh buat sekadar daya dan mampu kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni kita sambung lagi perbincangan kita tentang iradah Allah. Panjang sikit tentang iradah dan kehendak Allah ni, kerana Imam Ghazali dia hura begitu detail, begitu halus mengenai dengan iradat, kehendak Allah. Salah satu daripada sifat Allah ialah Allah ni bersifat dengan sifat berkehendak. Mana kehendak Allah ni meliputi banyak perkara lah. Salah satunya ialah mengenai dengan qada dan juga qadar. Bila sebut qada qadar ni, maka tentu sekali banyak dan luas sangat perbincangannya. Yang disebut oleh Imam Ghazali pada sebelum-sebelum ni kita baca dah bahawa ramai orang yang tergelecoh akidah dia disebabkan dengan qada dan qadar Allah. Memahami qada dan qadar ni berbeza-beza, menyebabkan ramai yang tergelincir. Jadi dua minggu lepas kita cerita mengenai Imam Ghazali kata dalam muka surat yang ke-53. Muka surat 53 tu, siapa-siapa yang nak tahu tentang rahsia alam malakut, siapa-siapa kata Imam Ghazali, siapa-siapa nak tahu tentang alam malakut, iaitu alam yang gaib, alam gaib, alam yang tak dapat dicapai dengan panca indera kita ni, iaitu nak tahu rahsia-rahsia
syurga, neraka, apa semua tu. Maka kata lagu mana, dia kata, Imam Ghazali kata, hendaklah dia menetap di pintu orang-orang soleh. Kena duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, dan duduk pula dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang. Maknanya kena kita ni selain daripada kita sayang kepada orang-orang yang kita sayang, semula jadi sayang, macam kepada isteri, kepada anak-anak, tu tak kena ajar lah, automatik kita ni sayang kepada mak ayah, kepada adik-beradik. Maka kita juga kena belajar sayang kepada orang-orang juru, orang-orang soleh. Orang soleh ni ialah orang juru lah, orang yang baik, orang yang melakukan amal-amal yang baik. Seperti tok guru, alim ulama, mereka ni orang-orang yang soleh. Maka kita kena bersama dengan demo-demo ni, dengan orang-orang juru ni, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh. Dengan rasa cinta, dia kata, dengan rasa sayang, bukan duduk sesaja, tapi kita kena berasa sayang kepada demo tu. Kena latih diri kita ni sayang ke orang-orang alim, orang-orang soleh ni. Dan juga keikhlasan. Ikhlas maksudnya kita baik dengan demo tu, dengan orang-orang alim, orang-orang soleh ni dengan ikhlas hati. Maksudnya kerana Allah. Kita berkasih sayang kerana Allah, bukan duduk saja-saja lah. Kita duduk dengan rasa kasih sayang, dan kita duduk rapat dengan orang-orang alim ni dengan kerana Allah, bukan kerana nak dapat pakat derajat ko, nak suruh orang puji ko, tak. Tapi kena dengan ikhlas, jujur. Dan juga kita kena bermusuh dengan musuh-musuh mereka. Orang-orang alim, orang soleh ni, dia tak suka kepada sesuatu benda, maka kita pun kena tak suka juga. Itu cara kita berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang sama saudara mara kita ni pun, sama-sama kita ni, hak saudara kita tak suka, kita jangan buat suka lah. Maka kita pun kena tak suka juga. Gitu juga kalau orang nak sayang kita. Kalau kita sayang ke kalau orang sayang kita pun gitu juga. Barang hak kita tak suka, dia tak boleh nak suka lah. Kena dia pun tidak suka juga. Itu kasih sayang dia panggil. Menjalankan perintah dan juga melaksanakan apa yang mendatangkan keredaan mereka. Maknanya apa yang kita buat, kita kena ikutlah perintah orang-orang soleh ni. Nak sign dengan dia, ada syarat dia lah, ada syarat, ada cara dia. Begitu juga habis itu minggu lepas kita baca dah minggu lepas. Minggu ni kita sambung. Demikian juga kata Imam Ghazali, lagu itulah juga siapa-siapa yang nak kepada pengetahuan tentang rahsia ketuhanan, rahsia Tuhan pula. Kalau kita nak tahu tentang rahsia Tuhan, maka kita kena menetap di pintu Allah. Kata Imam Ghazali, kena bersama dengan Allah. Sebagaimana kalau kita nak tahu cerita alam malakut, cerita syurga neraka, maka kita kena duduk dengan para orang-orang soleh. Kita buat sebagaimana orang soleh buat. Banyak dia orang soleh ni, dia buat kerja dia, tentulah mengikut segala perintah Allah. Maka kita duduk sekali dengan dia, kita buatlah apa yang mereka buat. Kalau nak tahu pula rahsia Allah, maka kita kena bersama dengan Allah, duduk di pintu Allah. Kalau kita kata Tuhan ada pintu pula ni, Imam Ghazali kata Tuhan ada pintu. Maksudnya pintu tu ialah duduk bersama dengan Allah dengan cinta dan keikhlasan, kejujuran dan juga pengagungan. Maknanya kena kita sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa kita membesarkan Allah. Duduk sehari dua hari kita ni kena bersama dengan Allah, iaitu dengan kita ikhlaskan diri kita, buat gapo-gapo pun hanya untuk Allah. Orang yang bersama dengan Allah, orang yang buat gapo-gapo, buat kau tak buat kau kerana Allah. Kalau dia tak buat tu kerana Allah, bukan kerana muka lain. Jadi tu bagi ikhlas, saya kata. Kalau dia katalah hak tentu buat ni barang wajib, barang-barang yang wajib ni, perkara-perkara wajib ni kita buat tentu dah lillah, kerana Allah. Sebab tu kita semaya tu pun kita sebut sama lillahi ta'ala, kerana Allah.
Sebenarnya kita sebut tu bukan ayat Tuhan tapi nak ayat kita. Supaya aku nak semaya ni kerana Allah. Kerana Allah. Siapa ada orang tu dia baca usolli tu yabuh lillahi ta'ala dulu. Kita ingat kita ngaji dulu. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala duduk ujung. Tapi kalau kita semaya, kita duduk dengar orang semaya tu duduk depan sejadah, atas sejadah tu lillahi ta'ala usolli. Dia nak royaknya lillahi ta'ala tu dia tekan sengerti. Kalau dari segi ayat betul tak betul tu secara lah. Muka tak semaya lagi tak apa. Kita kata usolli tu kita tak semaya lagi tu. Tapi nak royaknya kita ni penting sangat kepada lillahi ta'ala. Lillah pentingnya kerana Allah. Ikhlas ni maka kita tak depan walaupun asalnya duduk belakang. Usolli fardal maghribi akhir tu lillahi ta'ala. Tapi oleh kerana kita rasa ikhlas ni penting nak, kita ambil dia tak depan, patut belakang pula sekali. Hak betul tak betul tu suku kira lah, tak apalah. Dari segi ayatnya betul ke tak betul tu tak tahu secara lah tu. Tapi nak ayatnya kita ni nak ikhlas mati. Nak suruh jadi ikhlas. Kita semaya tadi tu nak suruh jadi ikhlas sehingga kita kata lillahi ta'ala usolli. Jadi kalau orang Arab dengar dia pelik lah. Mana dia ni lillahi ta'ala dulu ni. Patutnya lillahi ta'ala duduk belakang. Tapi tak apalah, dia tidak batas semaya. Moga dia tak semaya lagi tu. Maknanya kalau kita lillahi ta'ala usolli fardhu minum air setengah, tak ada masalah. Moga tak dia start semayanya ialah Allahu Akbar tu. Tapi nak ayatnya kerana nak sangat ikhlas. Apa tu kita nak ikhlas supaya kita boleh duduk dekat dengan Allah. Apa saja yang kita buat, hak wajib kita buat tu lillahi ta'ala. Hak sunat kita buat lillah juga. Hak sunat kita tak buat, kita kena lillah juga. Kalau tak buat ni lillahi ta'ala. Tidak kata kalau tak buat ni kerana malas. Tak kena. Kata wano tak maya sunat. Lillahi ta'ala. Ya kedok tak tahu dah. Jadi kalau gitu. Niat ikhlas tapi tak buat. Kamu tak buat ni lillahi ta'ala ni. Tak buat kerana Allah. Tak tahu lah jadi kedok. Tapi kena lah gitu. Sebab Tuhan suruh hak mu buat kau, hak mu tak buat kau, mu kena lillah. Mu tak buat tu kerana Allah. Bukan kerana malas mu. Kalau kerana malas mu, kalau kena seksa mu padai. Apa kerana malas? Dok kerana lillah. Kerana maknanya kalau kita berasa tak boleh, maka kita kena buat. Boleh kau ni tak semaya sunat lillahi ta'ala. Tak boleh duk berasa, maka tak boleh kena semaya. Tu maksud dia ikhlas tu. Ikhlas tu kerana tak boleh kita tak semaya takut orang kata. Kita nak kalau kita semaya takut orang kata kita rajin. Kalau kata lagu tu mengikut seorang ulama nama dia Fudail bin Iyad. Dia kata kalau kita tak buat barang sunat kerana orang, kerana kita takut orang kata, kerana apa, maka dia kata syirik. Besar ulama besar ni, Fudail bin Iyad ni, ulama besar. Dia kata kalau mu tak buat perkara-perkara sunat tidak lillah, tapi kerana takut orang kata. Takut kata rajin dah, mai sunat nah. Takut orang kata. Kerana orang, kita tak buat tu kerana orang, maka dia kata syirik. Maka kalau kita nak tu kena buat. Kena buat. Hak sunat tu pun kena buat. Bukan kerana orang, tapi kerana Allah. Tu cerita lain lah. Tapi ayatnya gitu. Maka tu nak kata Imam Ghazali, kalau nak tahu tentang rahsia Allah, rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan beza dengan rahsia Tuhan. Rahsia ketuhanan ni maksudnya keadaan Tuhan, bukan Tuhan tu sendiri. Ketuhanan ni supaya kita kata pemerintah dengan pemerintahan. Kalau kita nak tahu rahsia pemerintahan, rahsia pemerintahan, bukan rahsia pemerintah tu. Allah kita tak boleh nak korek rahsia dia, tetapi pemerintah dia, cara-cara dia merintah, kita boleh tahu.
Kalau dia tak, kita boleh fikir, boleh tahulah rahsia pemerintahan Allah, ketuhanan Allah. Kita boleh tahu. Kalau Tuhan itu sendiri kita tak boleh tahu, tapi ketuhanan kita boleh tahu. Maka lagu mana kata dia kena duduk di pintu Allah, kena duduk bersama dengan Allah dengan keikhlasan, dengan kejujuran dan juga dengan pengagungan. Rasa malu dan juga menjalankan perintah. Kita kena berasa malu dengan Allah. Kita kena berasa malu. Bila duduk dengan Allah, tak boleh nak buat berasa manguk. Dia kena berasa malu. Malu dengan manguk. Manguk ni tak kira kat orang. Tapi kita dengan Allah, kita kena berasa malu. Alah, setara tu je aku boleh buat. Setara semaya 3 rakaat tadi je. Tu pun tak tahu molek kodok. Malu ke Tuhan. Pasal semaya ni nak suruh Tuhan. Tidak rasa manguk. Oh, beres dah kahwin. Beres dah kahwin semaya dah. Tadi cukup syarat berlaku dah kahwin maya tadi. Tu orang manguk. Nak berasa puas hati tu. Semaya kita buat semaya tadi tu. Tu manguk. Sebab itulah lepas semaya, gapo dia Nabi ucapan Nabi mula-mula sekali selepas wisalah. Selepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapo Nabi kata? Astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Bapa nak suruh kita malu depan Tuhan. Malu ke Tuhan. Kita semaya tadi tu, astagfirullah, minta ampunlah ya Allah. Allah ampunkanlah. Setahun ni je aku boleh buat. Habis comel dah aku rasa aku usaha semaya aku tadi. Munilah ambil lah lagu mana. Aku akan usaha lagi supaya lebih molek lagi aku buat. Hari ni nya, setakat ni nya, setahun ni je aku boleh buat. Astagfirullah, minta maaf banyak dengan aku. Minta maaf banyak dengan Tuhan. Bukan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beres dah maya. Tunggu iso pula lah. Tu orang manguk. Orang yang manguk ni lepas dia sudah buat tu dia berasa, selepas dia beribadat kepada Allah dia berasa beres. Sebab kata lepas hutan 1000. Orang manguk dah gitu. Orang yang malu kepada Allah selepas dia buat dia minta apa. Sebab itulah orang Melayu, adat orang Melayu bila kecek dengan raja, ampun tuanku. Sebelum kata apa-apa, padahal raja tak kenal kita, kita pun tak biasa duduk sekali dengan raja. Minta maaf, minta ampun apa ya. Tapi nak suruh rasa rendah diri. Adat Melayu. Ambil boleh jadi, ambil daripada lagu ni, benda-benda gini. Nak dengan raja, ampun tuanku. Kalau raja tu hak jenis kata apa-apa aku tak pernah kenal muak salah bila kat aku. Bukan gitu maksud dia. Tapi serupa juga dengan kita lepas semaya tadi, astagfirullah. Nabi ajar kita lepas semaya, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Padahal baru lepas semaya. Tapi nak royaknya hak semaya aku tak di setara tu je Tuhan aku boleh buatnya. Sekadar mampu aku. Baca tehoh pun telo. Sujud rokok pun tak betul mana. Sakit orak. Terik orak habis dah. Patutnya sujud lebih comel lagi. Patutnya rokok lebih molek lagi. Tapi aku mampu setara tu je. Astagfirullah. Minta maaf lah Allah. Tu orang malu ke Tuhan. Maka kalau nak tahu rahsia ketuhanan Allah, kena mari perasaan malu. Selepas kita buat baik pun, sebab tu kita doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terimalah daripada kami sekodarnya. Tolong terimalah pada kami. Sebab tu Nabi apa? Doa Rabbana zalamna, Nabi Yunus. Duduk dalam pura ikan. Dia kata Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ni telah menzalimi banyak, buat salah banyak, zalim banyak kepada diri kami sendiri. Nabi tu nak royak, nak suruh mari rasa malu kita kepada Allah. Nak suruh mari rasa malu. Dan dalam keadaan gitu juga bila malu dan menjalankan perintah. Hak tentu sekali lah. Kena buatlah perintah-perintah Tuhan tu. Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita tak cekak, dalam keadaan gapo sekalipun kita, buatlah perintah Allah. Lepas tu minta maaf dengan dia. Dan apa dia juga dia kata menjauhkan kemaksiatan. Kena berusaha supaya kita jauhkan diri kita. Bukan setakat tak buat, kena duduk jauh dengan maksiat ni, elok tak tepi. Kena elok maksiat ni biar duduk jauh daripada kita. Bersungguh-sungguh dan juga menerima dengan senang hati dan mencari kurnia Allah.
Maka kita kena bersungguh-sungguh lah untuk mencari kurnia Allah. Nikmat yang Tuhan nak beri ni, kita kena usaha cari, kena usaha minta dengan Allah. Sebab Tuhan kata, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata, inna li rabbikum fi ayyamidah dahrikum nafahat. Sesungguhnya bagi Tuhan ni memiliki banyak kurnia, banyak benar benda yang dia nak beri kita. Sesungguhnya Tuhan Allah, Nabi kata, sesungguhnya Tuhanmu ni banyak benar ada kurniaan, ada benda baik, benda comel, nikmat hok nak beri kamu pada kehidupanmu. Fi ayyami dahrikum, pada sepanjang hayatmu ni, sepanjang hidup kita ni, Tuhan nak beri nikmat yang banyak kita. Ala fata'arradu laha, maka ingatlah, carilah dia. Mu kena carilah kurnia Allah ni, kena usaha cari. Kalau tak cari, tak jumpa kurnia Allah. Nikmat Allah ni ada hok kena cari. Nak dapat nikmat yang banyak, maka kita kena cari. Allah bagi bulan Ramadan, suruh kita cari nikmat dalam bulan Ramadan tu. Bukan suruh kita tunggu lepas tu kat lalu gitu je. Tapi kita kena korek, kena gali, kena cari nikmat-nikmat kurnia Allah hok nak beri kita dalam bulan Ramadan contohnya. Nak beri kita pada setiap minggu, dijadikannya sehari hari Jumaat, supaya kita cari gali kurniaan Allah pada hari Jumaat tu. Walaupun hari Jumaat ni hari 7 hari sekali, lepas tu 7 hari pula mari pula sekali, kita berasa tak ada gapo, oh Jumaat pula dah boleh cuti, boleh tak kerja gitu je. Tapi hari Jumaat yang Tuhan buat kita tu, dia nak beri kurniaan, nak suruh kita cari gapo dia ada, masa mana doa mustajab. Nabi sebut dalam hari Jumaat ni, asar, tari asar tu, selepas maya asar sampai ke gorik tu, waktu tu lah Tuhan nak beri gapo hang minta. Minta lah, minta dengan dia akan beri. Dia beri luar masa untuk kita minta. Dan pada hari Jumaat juga banyak keselawat, nak diberi peluang kita supaya kita berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat. Hari Senin, hari Khamis, hari-hari yang Tuhan saja nak dia buat, dia nak beri nikmat, nak beri kurnia kita. Tapi kita lalu lepas hari-hari gitu je. Kita tak cari. Lepas tu kita kata, Tuhan tak beri kita, duk beri ke orang aling, duk beri ke tuku-tuku no. Apa dia tak seri kita? Pasal kita tak cari. Kita tak cari, kita tidak usaha nak dapat ke kurnia Allah. Nabi kata, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya banyak kurniaan Allah hak nak beri kepadamu pada hari-hari yang tertentu dalam hidupmu ni. Ala fata'arradu laha, maka beringat, berhati-hatilah, ingat benar, mu kena minta dia, mu kena cari. Kena carilah, nak tunggu tak jumpa lah dengan nikmat Allah. Apa kalau kita tak mampu nak buat serupa dengan hak dua perkara tadi, nak duduk depan pintu orang-orang soleh, tak mampu, banyak kerja kita ni, nak orang soleh pun tak boleh duduk dengan kita. Orang soleh ni kadang-kadang dia tak boleh duduk dengan kita ni, muka kita tidak soleh. Kita kena minta doa. Nabi Ibrahim minta doa supaya orang soleh nak duduk dengan dia boleh duduk dengan orang soleh. Nabi tu, Nabi Ibrahim, dia kata, ada dalam ayat Quran Tuhan sebut doa dia, Rabbi habli hukma. Tuhan kata, apa Nabi Ibrahim kata, Rabbi habli hukma, wahai Tuhan, berilah, kurniakanlah kepada aku ni kebijaksanaan, biar aku ni jadi bijak. Nabi Ibrahim ni minta dengan Tuhan suruh jadi bijak, suruh jadi seorang yang bila dia kecek hikmah, tubik mulut dia tu kata-kata hikmah, cerdik, bijak. Rabbi habli hukma, kata Nabi Ibrahim. Tuhan cerita doa Nabi Ibrahim, wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanlah aku ni dengan orang-orang soleh, biar aku ni boleh saing dengan orang-orang jauh. Minta Nabi Ibrahim ni jauh dah Nabi, tapi dia minta dengan Tuhan, ya Allah, wa alhiqni bis salihin, sambungkan diri aku ni dengan orang-orang soleh, biar aku ni boleh duduk semeja dengan orang-orang soleh. Orang soleh pun nak saing aku. Kita nak saing lah dengan orang baik ni, tapi kadang-kadang orang baik tu tak selesai, dia saing dengan dia pun nampak kita dia tu. Jadi nak kena minta supaya Tuhan beri orang-orang soleh tu boleh duduk sekali dengan kita, kita pun boleh duduk sekali dengan dia.
Kalau tak boleh, kalau tak boleh, lagu mana kata Imam Ghazali, kalau tak boleh, siapa-siapa yang tidak mampu untuk melakukan perkara tu, maka dia paling kurangnya dia hendaklah berkeyakinan seperti yang dipegang oleh Abu Hanifah. Kalau tak boleh setara ni tak apa dah, sebagaimana yang dipegang oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah ni imam Hanafi lah. Dan juga murid-murid dia saat mengatakan, dia kata gapo pegangnya puak Abu Hanifah ni, Imam Hanifah ni, dia kata kewujudan kemampuan dalam diri seseorang hamba adalah perbuatan Allah. Kita ambil rahsia ketuhanan yang disebut oleh Imam Hanifah dan juga pegangnya Imam Hanifah. Dia kata kemampuan diri kita, kuasa yang ada, kederak yang ada dalam diri kita ni, kederak yang ada dalam diri kita. Kita boleh kecek, kita boleh mikir, kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh jalan, kita boleh makan. Hak kita boleh ni. Mari mana dia kata itu semua apa dia kata adalah perbuatan Allah. Semuanya adalah daripada Allah. Kita boleh gerak, kita boleh duduk, kita boleh bangun, kita boleh jalan, kita boleh tidur, kita boleh makan, boleh kecek, boleh belaka. Gapo hak kita boleh ni, itu adalah kita kena yakin bahawa itu adalah perbuatan Allah. Mari daripada perbuatan Allah. Dan dia kata sedangkan segala sedangkan menggunakan kemampuan itu adalah perbuatan hamba. Hak kita buat tu, kita boleh makan, kita pun makan. Hak kita boleh makan tu, hak Tuhan beri. Tuhan beri kita boleh makan. Kita pun ambil makan ni, cak puak mulu. Hak tu perbuatan kita. Kita kena faham situ. Nak faham apa dia ni? Nak faham qada qadar. Nak faham qada qadar, nak faham rahsia ketuhanan. Lagu tulah keadaan Tuhan. Cara dia jadi Tuhan tu, lagu tu. Hak kita boleh makan tu hak Tuhan. Kita pun budak kita boleh makan, kita pun pergi kedai, pergi beli ke apa, pergi belilah makan ni, klik masuk, lepas tu boleh makan, puak masuk mulut. Tu perbuatan hamba, perbuatan manusia lah, perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ni dia boleh pilih. Kita boleh nak makan tapi tak si. Boleh makan daging tapi pilih ikan. Boleh makan ikan tapi pilih udang. Boleh makan udang, pilih roti. Misalnya gitu. Pilih tu. Itu ialah hijrah kita. Hijrah Allahnya beri kemampuan tu. Boleh kecek. Kita boleh kecek ni ialah kemampuan yang Allah bagi. Maka bila kita kecek, tu kita lah. Kecek ngaruk ke, kecek benda pekdah ke, kecek benda belawak ke, kecek lah apa kecek kasar ke, kecek penyakit hati orang ke, hak tu kecek kita. Biar kita reti beza di antara hak Tuhan dengan hak kita. Kalau apa ni, sebab kita tak boleh nak cari rahsia ketuhanan melalui kita duduk dekat diri kita dengan Allah. Maknanya hak paling rendah, paling mudah untuk kita nak faham tentang rahsia ketuhanan Allah tu, paling kurangnya kita ambil kata-kata ataupun pegangnya Abu Hanifah ni. Senang, mudah. Hak gapo kita boleh ni, boleh jalan adalah perbuatan Allah. Maksudnya itulah hijrah Tuhan. Bui kita boleh jalan. Boleh jalan ni tidak Tuhan beri semua pada makhluk dia. Ada benda hak Tuhan buat besar pada kita tapi tak boleh jalan. Buat pokok kayu, boleh jalan, boleh hungar. Tak boleh. No. Kalau dengan kita duk rasa gagah dia, gagah pokok. Tiup angin, tiup ribut mari tak tumbai kita, kena siup tumbai dah. Gagah kita, tapi dia tak boleh jalan. Sebab apa Tuhan tak beri dia, tak beri kemampuan untuk berjalan. Dia beri kita. Jalan pula jalan kaki dua, betul. Nah, betul molek jalan. Beruk boleh jalan, tapi beruk jalan bokok. Kaki dua juga tapi bokok. Lembu boleh jalan, tapi lembu dia kena jalan dengan kaki empat. Besar-besar lembu tu jalan dengan kaki empat. Kita dengan lembu besar lembu, tapi kita ni boleh pandai jalan dengan kaki dua. Nak ayatnya, hak tu hijrah Tuhan. Tapi jalan gimana? Jalan lagi kedai kopi ke, jalan lagi masjid ke, jalan lagi pangwaya ke, jalan lagi derak ke, hak tu hijrah kita.
Jalan tu kerja kita. Daripada hasil daripada mana? Daripada kerja Tuhan, bui kita boleh jalan. Tu dia kata paling kurang kita pergi duduk situ tak apa dah dulu. Kita pergi duduk situ dulu. Kalau bab qada bab iradat Tuhan ni duduk situ tak apa dah. Kita pandai beza mana hak Tuhan, mana hak kita. Sebab apa tu Imam Ghazali royak gitu? Sebab ada beberapa puak yang dia selalu faham tentang qada. Contohnya dia kata kalau dululah zaman dia dulu, zaman dulu ni pun ada juga lagi. Tapi orang dulu dia faham satu golongan digelar ke Qadariyah, puak-puak Qadariyah. Puak-puak Qadariyah ni dia tak percaya kepada, dia kata tak ada takdir Allah ni, tak ada. Orang-orang Qadariyah bila cerita tentang qada, lagu mana faham dia? Mereka kata baik buruk ni asalnya adalah daripada kita sendiri. Baik buruk ni kita sendiri. Kalau kita nak buat baik, kita boleh buat baik. Tuhan tak ada hak, Tuhan tak campur hal ni. Tak boleh kita nak kata ni hak Tuhan ni nak suruh kita buat baik, ni Tuhan ni nak suruh kita buat jahat. Dia kata atas kita, pilihan kita semata-mata nak buat baik ataupun nak buat benda buruk. Kata puak-puak Qadariyah. Lon ni pun ada juga orang kata gitu. Kita ni bebas atas dunia, atas kita yang berlaku nak tak si. Atas kita je berlakunya. Hak tu orang Qadariyah. Dia mengingkar takdir. Sedangkan hak kita faham Allah risau. Qada ni ialah ada dua kan. Satu qada, satu qadar. Qadar ni ialah proses berlakunya qada. Kita Tuhan tetapkan kita ni mati, contohnya hak mudah. Maka lagu mana nak mati, mati bila, mati mana, mati lagu mana, hak tu takdir. Pokok Qadariyah kata atas kita nak mati mana? Atas kita nak mati lagu mana? Kalau atas dunia ni mudah, kalau daripada jak kecil jak bodoh lagi mu duduk main kat tepi kepada tepi panggung royal kat tepi basah deke kau, maka mu mati situlah tempat mu mati, yang mudah mu pilih lah tu. Tuhan tak ada duduk itu, dia tak sakut paut dengan Tuhan. Kalau mu pasal duduk mari ikut masjid semua, mati di masjid lah mu, mati molek lah mu, maknanya atas pilihan mu, tidak atas kehendak Tuhan. Dia puak-puak ni dia nak membersihkan, nak menyucikan Allah sebenarnya. Dia kata gitu tu, dia nak menyucikan Allah daripada melakukan kezaliman. Kalulah kita kata kita ni hak Tuhan belaka, moga Tuhan buat siap-siap dah. Kalau kita ni neraka lah. Kalau Tuhan kata neraka baik setara mana pun, dan Tuhan nak letak le neraka lah. Jahat setara mana pun, dah Tuhan nak boleh syurga lah. Jadi nampak Tuhan tu zalim. Dia tak sewi nampak tu. Dia tak sewi kita kata Tuhan tu zalim, maka perbuatan atas dunia ni hak kita, bukan hak Tuhan. Tuhan nanti balas. Dah mu buat baik, aku balas syurga. Dah mu buat jahat, aku balas neraka. Tak ada sakut paut dengan takdir ni. Dia kata takdir ni tu atasmu. Dah mu pilih jalan jahat, maka neraka lah mu. Kalau mu pilih jalan molek, syurga lah mu. Tu kata Qadariyah. Sedangkan dia lupa bahawa kalulah lagu tu pegangan dia menunjukkan Tuhan ni lemah. Lemahlah Tuhan ni. Tak boleh nak kontrol kita ni. Nak kontrol kita ni masuk syurga atas kita. Kita lah pilih nak masuk syurga, kita lah pilih nak masuk neraka. Seolah-olah Tuhan tak ada peranan situ. Bermakna salah begitu. Allah tidak lemah gitu. Allah tahu dah kita nak masuk syurga ke, nak masuk neraka, dia tentu dia tahu. Dan dia akan memberi, lepas ni dia akan cerita sebab musababnya lagu mana. Jadi salah pemikiran kata, etikok kata takdir ni duduk di kita, bukan duduk di Tuhan. Sedangkan takdir ni duduk di Allah. Duduk pada Allah takdir ni. Qada pun duduk dia, takdir pun mari dia. Mari dia belaka. Tapi hak kita faham hak tadi hak kita faham kata bila Tuhan beri kederak kita, kederak makan, kederak tidur, kederak gapo tu, maka bila kita guna kederak tu dengan cara yang molek, maka moleklah dia. Hak kita makan benda-benda yang halal,
Maka moleklah kita. Tuhan beri kederak kita makan. Ada orang ni dia boleh makan belaka. Podok batu dengan kayu tak boleh makan. Maka dia gomo babi, dia gomo bewok, dia makan belaka. Maka uduhlah dia. Lah, hak tu atas dia lah. Dia boleh pilih nak makan benda hak yang berfaedah ke, benda hak halal ke, benda hak haram ke. Tu kerjaan kita. Mana kita dah boleh beza tadi. Tu puak Qadariyah dia tolak terus. Takdir Allah ni dia tolak terus. Dia kata takdir bukan mari Tuhan, tapi mari daripada kita sendiri. Ada sepuak lagi yang digelar sebagai Jabariyah. Jabariyah ni sedap bunyi. Tapi jangan letak nama anak Jabariyah. Jangan letak nama anak Jabariyah. Puak Jabariyah ni dia pergi kata qada, dia berpegang pada qada. Mereka memandang bahawa baik dan buruk adalah berasal daripada Allah belaka. Dia kata takdir ni 100% mari daripada Allah. Kalau Allah buat kita ni sebagai seorang pencuri, jadi curi, maka curilah kita. Curi masuk neraka lah kita. Nah, dia ibaratkan, dia kata manusia ni tak ada daya usaha apa langsung. Serupa dengan orang benda-benda mati. Benda-benda mati tu dia gerak mengikut lagu tu je. Ikutlah kalau orang jenis barang duduk di atas, lepas dia turun bawah. Nah, kalau barang di atas, barang ni kita kata mugogo ni. Nah, mugogo ni kita tak atas. Kalau tak ikat, tak pegang, tak gapo, dia jatuh dung turun bawah. Gitulah kita manusia. Tak ada daya upaya gapo. Kalau Tuhan kata mung buat jahatlah. Serupa dengan Tuhan ni tok dalai raya. Tok dalai. Kita ni sama oyah, raja seramu, anu merah putih, tu je. Ikut cerita yang dibawa oleh Tok Dalai. Tok Dalai kata malam ni nak suruh raja seramu haluh dengan gapo nama kita tak ingat orang kulit ni. Kaluh dengan botol, raja botol mana tahu lah. Kaluh lah raja seramu. Walaupun raja seramu ni hero dalam cerita wayang, tapi dia boleh kaluh. Sebab Tok Dalai buat kaluh. Lagi tu lah, manusia ni hanya makhluk Tuhan ni hanya serupa dengan bagai-bagai wayang kulit tu. Tu je. Maka Tok Dalai ni lah nak buat cerita lagu mana. Cerita Wak Long boleh jadi raja. Cerita Samak boleh pergi Amerika. Atas Tok Dalai. Tok Dalai nak buat cerita lagu mana lagu tu. Maka orang Jabariyah ni dia kata semuanya bergantung kepada Allah. Atas Tuhan belaka. Baik buruk manusia ni, perbuatan gapo kita ni, kita tak boleh nak kata ni kena kata Tuhan belaka. Kena mari daripada Tuhan belaka. Dah Tuhan nak buat kita ni jadi peropok, buat lagu mana? Meropoklah kita. Jadi dia kata sebagaimana manusia ni tak ada gapo. Tapi ada juga pokok Jabariyah ni dia berlepas tangan. Bila ada orang kata dah Tuhan jadikan kawan ni peropok, penzina, maka kawan zina ni dengan kehendak Allah. Atas kehendak Tuhan suruh kahwin. Tuhan yang memberi kehendak kahwin zina ni. Jadi sebenarnya dia pun juga pokok Jabariyah, apa nama Qadariyah, Jabariyah ni, pokok Jabariyah ni juga dia nak mensucikan Allah juga. Dia nak mensucikan Allah, tetapi dalam keadaan masa yang sama dia terlupalah bahawa dia ni telah menyebabkan kita rasa Tuhan ni zalim lah. Tuhan zalim lah. Buat orang ni jahat, buat orang ni baik. Buat orang jahat masuk neraka, buat orang baik masuk syurga. Macam Tuhan zalim lah. Tak ada pilihan. Kahwin tak ada arah lah, masuk neraka dah lah kahwin. Muka Tuhan buat kahwin ni jahat, atas Tuhan belaka. Gitu. Serupa dengan Iblis. Iblis setelah dia kena laknat kepada Allah tu, dia kata kan Iblis ni, pupuk ni dia pupuk, kalau pahaman kita lah tu serupa dengan pahaman Iblis ni lah. Dalam surah Al-A'raf Tuhan sebut lagu mana pegangan Iblis ni. Dia kata qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Disebabkan oleh kerana mung Tuhan telah, dengan sebab mung lah Tuhan mengiradakkan, mengkehendakkan aku ni lawan. Dia lawan Tuhan tu. Dia tak sujud kepada Adam tu, bukan salah dia. Dia kata dah Tuhan nak lagi tu, Tuhan buat dia gitu. Tuhan buat dia gitu. Dia kata Tuhan mung, kerana mung lah aku ni jadi lawan mung ni kerana aku. Maka bila dengan sebab tu dia kata aku jadi sesat.
Aku jadi sesak ni dengan sebab mung tu kanduk mung. Bukan kanduk aku. Kalau kanduk aku tak usah lawan mung. Tak pandai aku nak lawan mung tu Iblis. Dia mikir gitu. Dia royak tu dia kata aku ni kalau ikut aku sebenar aku ni tak pandai aku nak lawan mung. Sebab tu Iblis ni siapa kolon ni dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Hok mengaku Tuhan ni ayo peng tak. Ayo peng tak mengaku Tuhan wakil ya. Wakil kerja langit. Dia tak mengaku. Hok mengaku Firaun. Nah, Firaun. Lepas tu hok dalam surah Waqiah tu, raja hok bakar orang dalam parit tu. Dia mengaku dia Tuhan tu. Dia mengaku dia Tuhan. Orang tak sekata dia Tuhan, dia lepas dalam parit dia bakar. Dia nyalakan api dalam parit, Ashabul Ukhdud dalam surah Waqiah. Tu mengaku dia Tuhan. Iblis tak, dia tak mengaku dia Tuhan. Sebab dia kata aku sebenarnya aku tidak nak lawan mung, tapi kadah mung buat aku ni lawan mung. Ni sumpah pok Qadariyah, pok Jabariyah. Gapo dia buat tu dia tak di Tuhan belaka. Dia kata fabima qala fabima aghwaytani. Mung lah menyebabkan aku ni jadi sesat. Mung lah Tuhan menyebabkan aku ni jadi sesat. Maka la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka aku akan ambil apa ni? Aku akan tipu daya, aku akan ejah ke mana-mana pun supaya manusia ni juga lawan. Tak kira aku sorang lawan. Aku nak ejah supaya orang lain pun pakat lawan mu belaka. Dah munok sangat orang lawan mu kan? Tak kira aku sorang, kata Iblis. Biar pokok lain pun pakat ikut lawan mu belaka. Tu Iblis. Sebab dia tak percaya kepada tu. Dia nak molek dia, maka dia tak jahat tu Tuhan. Dia sombong, tak. Dia kata muka Tuhan kanduk lagu tu, maka lagu tu lah jadi. Jadi tu. Jadi kesimpulannya ialah puak Qadariyah ni dia tolak takdir. Apa ni dia kata takdir ni dia ada Tuhan ni tetap ke. Lepas tu dia beri bebas kepada manusia ni nak buat apa-apa pun. Buat baik pun manusia boleh buat jahat pun manusia boleh buat. 100%. Puak-puak Jabariyah ni pula kata apa nama ni? Manusia ni semuanya kehendak Tuhan belaka. Manusia tak ada kuasa sikit ambu nak menentukan nasib dia. Kita ni tak boleh nak menentu nasib kita sebab Tuhan tentu belaka dah. Mung syurga, mung neraka. Tak boleh nak tentukan dah. Maka ahli sunnah wal jamaah hak sepatut kita pegangnya dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita ambil di antara dua ni tengah-tengah. Semua tu memang kehendak Tuhan belaka, tetapi Tuhan beri ikhtiar kepada kita, pilih. Dia beri sikit pilihan kepada kita sebagaimana yang tadi lah kalau kita sebut tadi, sebagaimana Abu Hanifah kata tadi, Tuhan beri kederak kepada kita, kuasa daya kepada kita, maka kita boleh pilih nak lagu mana. Tuhan beri kederak untuk kita makan, maka kita boleh pilih nak makan lagu mana. Tuhan beri kederak untuk kita kecek, maka Tuhan kita pilih diri, kita nak kecek lagu mana, nak kecek molek ke nak kecek uduh. Tuhan beri kaki untuk bergerak, boleh jalan pergi ke mana-mana, maka kita boleh pilih nak pergi ke masjid ke nak pergi ke karaoke. Boleh pilih atas kita belaka, atas kita, tapi di bawah kawalan Allah. Maka sebab itulah kita ambil hak tengah-tengah tu, iaitu dari puak-puak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita pergi minggu depan ni kita sambung sikit lagi. Tuhan Imam Ghazali nak panjang doa ni, cerita dia ni kita ambil reka-reka. Minggu depannya insya-Allah kita nak baca lagu mana sebab musabbab. Tuhan ni dia boleh buat dengan kun fayakun. Hak kita duk baca dalam apa surah Yasin tu, kun fayakun. Tapi Tuhan ni dalam pemerintahan dia, dalam sistem ketuhanan dia buat sistem ni supaya nak oyak kita, nak ajar kita. Jadi Allah ni dia memerintah dengan sistem. Dia buat sesuatu ada sistem dia. Dia tidaklah bila dia ni ada kuasa kun siup pu jadi boleh, tapi tidak semua makhluk yang dia buat ni dia guna kun fayakun, tapi dia guna sistem. Matahari dia buat ada sistemnya. Matahari tu jalan ikut waktunya. Cukup setakuk sehari, dia buat lagu tu. Maka serupa dengan kalau minggu depan kita akan cerita sikit lagu mana asal usul jen ni kita ni jen ni asal dulu dia buat ngai
Lepas tu ada orang buat dengan pasir. Ni hok Imam Ghazali cerita. Zaman dia ni orang buat je pakai air, guna air. Dia curuh air tu jalan pergi mari pergi pusing pergi. Dok siapa di satu tempat dia ada buah bola. Dia ada buah bola, air tepuh bola tu, bola gerak gitu, dung jatuh dalam gelas. Ting, sejak. Daripada pergerak ke bola duduk musim air tolak gitu, siapa kau jatuh dalam gelas, ting, sejak. Lepas tu pergi pulak cukup sejak pulak, siapa di gelas ni jatuh, ting, bola tu jatuh, maka sejak pulak. Jadi lagu tu lah sistem Allah. Dia kata nak suruh kita nampak sistem Allah tu lebih kurang gitu, bukan serupa tapi nak ayatnya lagu tu lah. Ada sistem dia. Ya jadi siang malam, pak tadi pagi, pas ni gelap, pas esok pagi pula. Tidaklah kata malam ni dia kalau dia lari pun sikit-sikit dah. Minit-minit je lari. Panjang malam, panjang siang. Dia ada sebab apa? Kadang-kadang panjang waktu siang, kadang-kadang panjang waktu malam. Panjang siang, panjang malam campur waktu 24 jam juga. Tak pergi 25 jam, tak pergi 24 jam setengah. Maknanya ni sistem yang yang Allah buat. Dan Imam Ghazali tu nak kata rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan ni Imam Ghazali ambil satu contoh, iaitu buat je daripada air. Ambo pun tak tengok ni lagu mana, tapi dengar baca Imam Ghazali royak. Orang dulu dia buat zaman dia lah, zaman Imam Ghazali ni orang buat je dengan air. Ada juga orang buat kira je dengan bayar, dengan kayu. Pacok kayu gitu, tengok bayar dia setahun mana. Nah, ada kan kalau kita belajar waktu semaya tu pun tengok pada jet pada kayu tu. Tak, kalau kayu tu panjang bayar pada kayu, masuk waktu zuhur. Kau apa mana? Lagi tu dah. Ada bayar pendek pada ni. Tubik je bayar masuk zuhur. Kalau bayar tu panjang pada kayu tu masuk asar. Dia ada bayar dia kira jet. Kalau orang-orang dalam hutan ni dia nak kira jet, orang yang pergi bara dalam hutan. Hamba dulu pernah pergi masuk hutan dengan orang yang biasa masuk hutan lah. Dia boleh tahu jet pukul berapa-berapa, dia dengar suara ciri. Kalau kita pergi dalam hutan, ciri ni dia kukuk tak serupa. Dia antara satu jet dengan satu jet tu beza. Waktu gorik tu dia bunyi seperti telefon orang tak akak tu. Cekeri bunyi gitu. Lepas tu lepas sampai esok tu dia panjang cekeri, mampu sekali. Lepas tu cekeri, tengah malam pula cekeri. Kau kuat. Nah, ada lepas tu berhenti, adalah lagu mana orang biasa masuk hutan dia tahu. Dia dengar suara ciri dia tahu pukul 10 dah. Kalau tengah hari dia tengok tari, agak pukul berapa. Kalau malam orang tak nampak tari, dia dengar suara ciri. Tu ada antara cara-cara mana sistem tu Tuhan buat. Sistem tu Allah yang aturkan. Bila masa nak kukuk lagu ni, bila masa nak kukuk lagu tu, Tuhan boleh je kat buat kun fayakun. Jadi kita cerita minggu depan insya-Allah. Jadi amun nak berhenti setakat tu dulu. Semoga ianya bermanfaat pada kita. Apa yang diceritakan oleh Imam Ghazali ni dah menambah ke kita ni mengenal Allah lebih daripada kita duk kenal Allah ni. Jadi yang nak berhenti setakat tu, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.